KPM. Okey, Syanda, teruskan line awak tadi. Pemimpin yang adil akan aku sembah. Pemimpin yang zalim akan aku sanggah. Itu keputusanku. Biadab. Jap. Nana kena betulkan sikit. Biadab tu pandang depan, pandang audien, lepas tu suara makin jelas. Supaya kesan tu sampai ke semua orang. Okey, contoh. Bila Syanda habis cakap, awak terus masuk. Biadab. Cikgu! Cikgu marah saya ke? Tak. Saya bukan marah Nisa. Habis tu? Kami tengah latihan teater, Nisa. Oh, latihan teater. Lega hati saya. Ingatkan saya yang kena marah tadi. Tak. Tapi kan cikgu macam seronok je teater ni. Boleh tak kalau Nisa nak sertai? Boleh, jom. Okey, jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM bersama saya Nisa K untuk kesenian, dan hari ini kita nak sama-sama eksplorasi seni untuk seni teater. Nisa sekarang berada di Sekolah Kebangsaan Pandat Indah bersama-sama dengan Cikgu Halidah. Hai Cikgu. Hai. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kami di Didik TV KPM. Cikgu, hari ini kita nak belajar seni. Sebenarnya apa nama kumpulan seni teater di Sekolah Kebangsaan Pandat Indah ni Cikgu? Nama saya Cikgu Halidah. Saya mengajar di SK Pandan Indah. Baik. Saya merupakan jurulatih untuk pasukan Citra Seni ni. Citra Seni. Kami namakan dia sebagai kumpulan Citra Seni lah. Baik. Cikgu, kumpulan Citra Seni ni sebenarnya dah berapa lama ditubuhkan di SK Pandan Indah ni? Ditubuhkan tu sebenarnya asalnya kumpulan ni adalah ahli-ahli kelab kebudayaan. Jadi pada tahun 2000, sekitar 2008, 2009 tu kami mula melangkah keluar untuk terima undangan. Masuk pertandingan. Banyak ke aktiviti yang telah disertai oleh kumpulan Citra Seni setakat ni Cikgu? Banyak jugalah Nisa. Antaranya kami sering diundang untuk persembahan-persembahan tarian, persembahan-persembahan teater. Kami pernah pada tahun 2010-2011 tu Nisa, kami pernah terima undangan untuk persembahan teater di BKM. Jadi ada juga di MPAJ. Macam itulah. Maknanya banyak lokasi lah yang murid-murid ini sudah orang kata apa menyertai aktiviti dan juga persembahan. Saban tahun lah berganti lah Nisa sebab habis tahun 6. Ya, betul. Jadi murid kami baru pun pula. Mula pula dengan murid baru. Okey Cikgu, setakat ini kumpulan Citra Seni ada berapa ahli? Kalau biasanya kalau kelab kebudayaan tu ramailah mengikut pengagihan sekolah lah. Tapi kalau untuk pasukan elit di sekolah ni kami panggil sebagai pasukan elit. Pasukan elit tu maksudnya pasukan yang pergi bertanding, pasukan yang memenuhi undangan, itulah. Jadi kalau untuk Citra Seni ni kami ada 10 orang. 10 orang, baik. Untuk Citra Seni tari dan 15 ke 20 orang untuk Citra Seni teater. Oh, Cikgu, biasanya kan pada setiap satu persembahan teater tu berapa ramai ahli kumpulan yang diperlukan untuk satu persembahan tu? Kalau pementasan biasa ni Nisa, kalau pementasan kita ikut naskah yang diberilah, maksudnya macam permintaan. Kalau kita ada cerita kanak-kanak, kalau ada yang musical, mungkin kita perlukan lebih ramai sebab ada yang kena menari. Betul, ada kena menyanyi kan. Jadi kalau mungkin lebih ramai dalam 20 orang. Tapi kalau sekitar kalau yang biasa-biasa, kalau memenuhi pertandingan, pertandingan yang dianjurkan oleh KPM, PPD. Jadi muridnya yang ditetapkan biasanya 10 hingga 15 orang. 10 hingga 15 10 hingga 15 orang tu termasuk kru Nisa. Wah, termasuk kru. Kru yang menjaga lampu ke Cikgu? Lampu, audio, props,
Oh, busana. banyak rupanya. Banyak. Cikgu, apa antara pencapaian kumpulan citra seni di SK Pandai Indah ni, Cikgu? Saya bagi yang terkini lah. Yang terkini boleh, yang Cikgu? terkini. Yang terkini untuk tahun 2022. Baik. Kami pertandingannya pertandingan sayembara monolog. Wah. Jadi monolog ni dia tak ramai tau. Monolog ni seorang je pelakon je. Baik. Tapi tetap ada kru seramai 4 orang. Baik. Jadi semua 5 orang lah semuanya. Kita berjaya, monolog ni adalah tahun kedua sebenarnya untuk dipertandingkan di peringkat sekolah rendah. Kita berjaya melepasi daerah, menjuarai peringkat daerah. Wah. Dan terus ke peringkat negeri Selangor. Dan lepaslah untuk saringan tu. Tetapi kami dapat naik Johan. Wah, itu satu pencapaian yang cukup bagus. Baiklah cikgu sebenarnya saya dah tak sabarlah nak sertai teater ni. Tapi kan sebelum latihan teater, apa perkara yang perlu kita buat, cikgu? Sebenarnya bila kita, kalau di peringkat sekolah, untuk mencari pasukan teater ni bukanlah benda yang mudah sebenarnya, Nisa. Kenapa, cikgu? Sebab murid ni bila di sekolah rendah, dia masih lagi mencari-cari identiti dia tau. Malu-malu. Malu-malu. Selalunya kita dapat tu bila dia dah tahun 6 baru kita nampak dia punya keberanian baru nampak identiti dia. Baik. Jadi untuk kita cari daripada peringkat awal ni memang kita akan buat uji bakat. Baik. Saya akan buat uji bakat bersama 2-3 orang guru pembantu. Kita akan war-warkan, kita akan bagi tahu murid siapa yang berminat untuk join. Ya. Kita akan panggil lah. Boleh sertai. Jadi untuk latihan teater tu pada awal sekali kita akan buat latihan pemanasan dulu. Pemanasan, saya nak kena lompat bintang ke, cikgu? Bukan kata nak main sukan je kita kena panaskan badan. Kita nak naik on stage pun kita kena ada stamina. Kena panaskan badan. Kena ada teknik lontaran suara yang betul. Oh, baik. Jom cikgu, boleh tak kita mulakan latihan pemanasan boleh, ni? Boleh. Saya rasa anak murid saya pun dah menanti dah tu. Wah, jom kita persilakan murid-murid kumpulan citra seni. Silakan murid-murid bersama-sama dengan kami di sini. Hai. Jangan malu-malu, ke depan sikit boleh, ke depan sikit. Jangan malu-malu, ini dia. Kumpulan antara ahli kumpulan citra seni yang pernah membuat persembahan. Baik cikgu, kita perkenalkan siapakah murid yang bersama dengan kita. Ini antara pelakon-pelakon cerita saya lah. Baik. Okey, yang pertama ini Nia Marshanda. Ini Nurliana Aisyah. Muhammad Umar Hakim. Dan yang tepi Nisa tu Muhammad Adil Idris nama. Adil Idris. Baiklah cikgu. Sekarang ni murid-murid pun dah ada bersama-sama dengan kita. Saya pun dah bersedia. Apakah latihan pemanasan yang pertama? Tapi cikgu, saya nak tahu apa sebenarnya tujuan untuk kita lakukan latihan pemanasan ni? Boleh Nisa. Okay, sebenarnya macam ni. Bila kita nak, contohnya kalau kita nak bersukan, ya, betul. Kan, kita kena panaskan badan supaya otot-otot kita ni bersedia, diregangkan supaya tak cramp kan. Betul, tak cedera. Sama juga, bila kita di atas pentas, kita tak adalah berlari macam bersukan tu. Tetapi kita banyak menggunakan suara. Ya. Bila kita gunakan suara, kita punya sebutan tu dalam teater ni dia kena jelas. Supaya penonton yang ada, kalau pertandingan juri tak duduk dekat, dia duduk jauh. Jadi dia kena ada artikulasi yang betul. Artikulasi. Okey cikgu, jom kita mulakan. Macam mana bunyinya latihan artikulasi ni? Nampak tak artikulasi? Silakan cikgu. Okey, hari ni sebelum kita mulakan latihan, macam biasa kita akan buat pemanasan. Baik. Okey, seperti yang kita selalu buat. Okey, yang pertama iaitu latihan artikulasi. Ingat tak cikgu ada ajar dulu macam mana kita nak lontarkan sebutan tu supaya dia jelas. Baik. Terutamanya sebutan K, sebutan R. Okay? Contoh, ingat lagi tak? Ku kikis, kikis. Nisa tahu tak? Saya dengar dulu, cikgu tunjukkan. Ku kikis, kikis, kuku, kaki kiriku, kakakku kata, kuku, kaki kiriku, kaku. Okey, boleh? Biasa kan? Okey, saya nak minta murid-murid tunjukkan dahulu, saya dengar. Okey. Okey, cuba. Okey, 1, 2, 3. Kikis, kikis, kuku, kaki kiriku, kakakku kata kuku, kaki kiriku, kaku. Okey. Nampak tak Nisa? Sebutan K tu kita kena jelas. Kadang-kadang tak dengar kan sebutan itu kan. Jadi bila kita ada latihan artikulasi ni, dia lebih jelas. Bukan saja untuk sebutan K tetapi untuk sebutan-sebutan yang lain. Kan saya nak cuba lebih cikgu, nak cuba. Boleh. Okey, dengar ya. Ku kikis, kikis, kuku kaki kiriku, kakakku kata kuku kaki kiriku kaku. Betul ke?
Oh, dia macam betul ni tapi perlu Macam lagi tinggal sikit. satu. Betul Kuku tinggal. kaki kiriku, Nisa. Kuku kaki kiriku. Tak apalah, nanti Nisa berlatih lagi. Apa lagi latihan pemanasan yang boleh kita Okey, lakukan? selain cikgu? daripada artikulasi tu, sama juga bila di pentas kita masih lagi ada pergerakan-pergerakan. Ya. Jadi kita perlu regangan-regangan asas lah. Dia seperti tangan, angkat tangan. Okey, kita jarak sikit. Jarak Okey, sikit. angkat Boleh. tangan. Okey, tarik, angkat tangan ke depan. Depan. Okey, ini untuk pergerakan-pergerakan atas pentas lah ya. Tekan sikit. Okey. Jangan langgar kawan-kawan. Okey, kaki pula supaya kita tak cramp. Bila nak turun melangkah. naik tu. Nak Okey. melangkah ya. Okey, tarik nafas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Macam itulah Nisa, lebih kurang macam itulah dia punya latihan dia. Tapi walaupun dia ringkas, nampak ringkas tapi memang kena buat Nisa. Ya, betul. Dalam setiap aktiviti, kita kena lakukan aktiviti pemanasan supaya badan kita bersedia. Kita berteater ni kan, bercakap kena lantang tapi kena jelas. Tak nak pula nanti sikit tekak sebab tu kena buat latihan artikulasi. 15 Baiklah. minit kan? 15 minit cikgu. 15 minit. Okeylah Bercakap cikgu. tanpa henti tu memang perlukan stamina yang banyak. Saya kena buat latihan lagi kuku, kaki. Kita jumpalah lepas ni, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali ke Didik TV KPM. Macam mana tadi? Kuku, kaki. Okey. Biar saya baca skrip dulu Okay. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Salah. Alamak, macam lain je ni. Murid-murid di rumah, kembali ke kesenian di Didik TV KPM. Kita nak eksplorasi seni untuk seni teater. Sekarang Nisa berada di Sekolah Kebangsaan Pandai Indah dengan murid-murid dari kumpulan Citra Seni dan Cikgu Halida. Cikgu, saya tengok skrip ni kan ada beberapa watak. Macam mana kalau kita nak tahu siapa yang dapat watak apa, Cikgu? Okey, macam ni Nisa. Bila kita dapat naskah tu, maksudnya naskah ni lah cerita ni kita panggil sebagai naskah. Bila kita dapat satu naskah tu untuk kita untuk pementasan, saya biasanya akan berbincanglah dengan cikgu-cikgu, guru-guru pembantu yang bersama-sama saya untuk memilih. Biasanya kita memang dah ada murid kita. Jadi tetapi setiap pementasan tu naskahnya berbeza. Jadi sebenarnya untuk kita pilih watak ni kita kena kenal murid kita. Jadi melalui uji bakat yang saya cakap tadi, yang kita buat awal-awal tu, semasa uji bakat tu kita dah kenal pasti dah. Murid ni sebenarnya boleh bawa watak apa. Kan watak garang ke kan. Murid ni presentation dia macam mana. Murid ni bila bercakap dia ada attitude. Jadi dia boleh jadi ratu. Contohnya. Murid ni muka dia innocent je. Tapi boleh lontar suara. Jadi kita pilih satu untuk watak yang sesuai dengan dia lah. Baik. Cikgu bercakap mengenai watak yang berbeza-beza ni kan. Cikgu pun ada sebut, kita tengok juga pada penampilan murid tersebut, bagaimana murid tersebut bercakap kan, karakter dia untuk disesuaikan dengan watak dalam skrip. Tapi kan cikgu, macam mana kalau kita nak tahu setiap watak tu mesti dia ada suara yang berbeza-beza. Mesti dia bergerak pun lain kan. Kan betul tak? Betul tak? Angguk-angguk. Macam ni. Macam saya cakap tadi, masa kita uji bakat tu, sebenarnya nak memilih kanak-kanak ni tak adalah susah sangat sebenarnya. Susahnya sebab mereka fresh. Masih baru dia ni kan tak pandai lagi kan. Tapi kanak-kanak ni bila kita buat uji bakat dia sangat jujur. Jadinya daripada uji bakat tu kita dah boleh kena pasti sebenarnya okey ini sesuai lah dengan watak kita. Sebab sebelum kita buat audition tu kita memang dah study dululah naskah yang kita dapat ni. Jadi kita akan tengok okey dia aktif. Ni boleh ambil watak yang riang, watak yang ni. Yang ini suara dia besar. Jadi muka dia macam ganas sikit kan. Jadi boleh jadi watak yang antagonis ke macam itulah. Jadi memang kita ambil kira daripada awal. Daripada uji bakat tu lagi. Daripada uji bakat tu lagi kita akan melihat kepada olah tubuh dan olah suara olah tubuh dia, cara penyampaian dia. Jadi bila latihan tu kita akan upgrade lah, kita improve lagi dengan latihan yang cukup. InsyaAllah dia orang boleh buat. Ya, baiklah cikgu. Nampaknya murid-murid semua dah ada skrip masing-masing. Tapi macam mana kita nak mula baca? Atau boleh baca macam tu saja? Atau ada teknik-teknik yang tertentu? Okey, betul tu Nisa. Bila kita nak baca skrip, biasanya latihan yang saya buat, murid dia akan dapat masa kita nak mulakan latihan tu kita ada briefing. Ya, baik. Okey, jadi saya akan bagi dulu. Pilih dulu watak. Okey, kita akan bagi tahu. Okey, hari ini kita akan kumpul. Ini naskah yang kita akan bawa. Okey, ini watak ni. Okey, kita akan panggil. Contoh macam ni Julian.
Siapa? Umar. Julian contoh. Adil Baik. ambil Julian. Umar ambil Jakuba macam tu. Baik. Sebab kita dah nilai daripada awal. Baik. Jadi masa itulah masa hari yang pertama tu murid-murid dah dapat skrip dah. Jadi kita akan tentukan okey esok kita akan buat babak 1. Contoh babak 1 nanti murid balik kena buat homework dulu. Bukan belajar je buat homework. Bukan 1 tambah 1 je homework. Tak. Nak masuk teater ni kena disiplin sikit lah. Ya, ulang kaji kena buat homework lah. naskah. Dia baca watak dia tu, dia kena faham dulu watak dia. Jadi baru kita akan mulakan dengan bacaan skrip. Baru saya akan tengok sama ada dia punya emosi yang dia nak dia buat homework tu, yang dia faham, ikut kefahaman dia tu sesuai ke tidak dengan skrip. Betul lah cikgu. Bukan apa bila kita dapat satu watak tu mesti kita nak kena mendalami dan menghayati kan cikgu. Okey cikgu, memandangkan murid-murid kita ni hebat, mereka dah buat persembahan, dah ada pencapaian, dah ada skrip di tangan masing-masing. Boleh tak kita nak lihat mereka membaca babak dalam skrip masing-masing? Boleh. Okey, jom. Kita Dah mulakan. bersedia? Hari ini kita akan teruskan latihan kita dengan babak 2. Baik. Okey, semua dah ada skrip masing-masing. Dah cikgu. Okey, dah buat homework. Dah study dah semalam, saya dah suruh tengok kan. Untuk babak kedua ni situasi dia tak sama, jadi emosi dia pun berbeza. Baik. Okey, kita akan mulakan line kita yang pertama apabila Jakuba dan Ursula akan masuk. Baik. Skrip akan bermula masa awak berjalan tu lah. Ratu Ursula jalan dengan Jakuba. Okey, jadi Jakuba akan mulakan skrip. Okey, baik. Okey, mulakan Jakuba. Benar, Ibu. Aku takkan berkecil hati jika aku tak dapat jadi ketua pak kita. Cuma aku mahu Corona untuk dijadikan sebagai isteriku. Baiklah. Aku akan satukan kau berdua nanti. Mulakan keramaian. Okey, itu nanti Umar akan panggil, Jakuba akan panggil cara bagaimana kita berinteraksi dalam tu. Okey, lepas tu nanti terus Ursula akan sambung. Okey, baik. Okey. Sudah tiba masanya. Aku umumkan siapakah yang bakal menggantikan tempat aku untuk menjadi pemimpin Corona. Pemimpin yang telah aku pilih sebagai pewaris Corona ini adalah Julian. Jakuba pula akan menjadi orang kanan kepada Julian. Dan aku telah memilih pasangan hidup untuk kedua-dua anakku ini. Corona akan dijadikan isteri kepada Jakuba. Sementara Gabret pula akan dijadikan isteri kepada Julian. Okey, nanti masa tu akan pandanglah masa situasi yang sebenar tu ya. Okey, teruskan Corona. Maafkan aku, Ratu. Aku membantah keputusan itu. Aku dan Julian sudah lama berkawan. Mengapa pula aku harus menjadi isteri kepada Jakuba? Okey, Corona kena betulkan sikit sebab bila awak cakap terlalu laju, nanti audien tak dengar. Macam tak boleh tangkap apa yang awak sebut. Ambil timing sikit. Okey? Contoh macam ni ya, awak ikut saya. Maafkan aku, Ratu. Aku membantah keputusan itu. Aku dan Julian sudah lama berkawan. Berhenti, pause sekejap kat situ. Mengapa pula aku harus menjadi isteri kepada Jakuba? Faham? Okey, jangan terlalu laju. Bila terlalu laju nanti dia akan okey, sambung, Ratu. Aku telah berjanji pada Jakuba bahawa kau akan menjadi isterinya. Tarik semula kata-kata kau atau lidah kau akan aku potong. Hormati aku sebagai ratu. Okey, sambung. Hormat itu bukannya boleh dipaksa. Malah rasa hormat itu akan datang dengan sendirinya. Pemimpin yang adil akan aku sembah. Pemimpin yang zalim akan aku sanggah. Itu keputusanku. Biadab. Emosi ya cikgu ya. Wah, ini satu babak emosi. Awak watak apa tadi? Jakuba. Jakuba ke Julian? Julian. Salah watak. Okey cikgu, kita teruskan. Okey. Teruskan semula biadab tu, lontarkan lagi biadab tu. Biadab. Sebab nanti macam kalau tak lontar dengan betul nanti tak sampai dia punya marah tu. Okey. Baik. Ulang balik Ratu. Biadab. Jadi siapa yang pernah dan berani melawan aku sebelum ini? Inikah calon isteri yang kau mahukan, Jakuba? Tangkap Corona. Teruskan Jangan Julian. sesiapa pun yang berani untuk menyentuh Corona. Ke tepi, Julian. Jangan menghalang aku. Jika ada yang berani menangkap Corona, aku tak akan agak-agak untuk patahkan tengkuknya. Julian, hormati upacara ini dan segala perintah dari Ratu.
Kau adalah pemimpin kami semua di corona ini. Ingat tu. Okey, kau adalah pemimpin kami semua di corona ini. Ingat tu. Okey. Bukan maksudku untuk melawan segala perintah dari ibu. Ibu adalah segala-galanya padaku. Tapi fikirkan semula akan keputusan ibu itu. Okey, Julian. Jangan telan perkataan tu. Lontarkan. Dia kena sebutan tu jelas. Baik. Bila kita telan tu maksudnya tak berapa jelas lah Nisa. Macam dia macam tak buka mulut dia besar. Kena buka mulut. Saya tak setuju. Macam tak tu. setuju. Okay, dia perlu buka betul-betul mulut tu. Okay, baik. boleh tak ulang sekali lagi Julian? Okey, 1, 2, 3. Bukan maksudku untuk melawan segala perintah dari ibu. Ibu adalah segala-galanya pada aku. Tapi fikirkan semula akan keputusan ibu itu. Betul. Ada improvement. Macam tu lah Nisa, biasanya kita berlatih untuk script reading ni. Mereka baca ikut kefahaman emosi mereka. Saya akan betulkan sikit-sikit lah. Maknanya sambil-sambil berlatih dan membaca skrip tu, cikgu akan membantu untuk menambah baik intonasi dan juga ekspresi untuk watak masing-masing. Baiklah, saya nak sertai latihan lagi lah. Tapi murid-murid di rumah, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Kesenian Didik TV KPM. Jadi tadi mana watak tadi? Ini. Murid-murid, anda sedang menonton Kesenian di Didik TV KPM. Jom kita nak eksplorasi seni untuk seni teater di Sekolah Kebangsaan Pandan Indah. Cikgu Halida. Ya. Cikgu, kenapa murid-murid ni semua duduknya begini? Kalau Nisa nak tahu, inilah set untuk babak 2. Baik. Yang kita dah script reading tadi. Inilah, kalau dengan props, inilah dia punya set. Baiklah cikgu, jom kita perkenalkan kepada murid-murid di rumah. Siapa yang membawa watak apa? Silakan cikgu. Yang pertama, yang sebelah ni, nama dia Shanda ni tadi yang saya panggil Shanda Marshanda ni, dia membawakan watak Corona. Baik, Mas Shanda membawa watak Corona. Seterusnya cikgu. Yang berdiri tengah-tengah ni, yang gagah perkasa kat tengah-tengah Ya. ni, dia Liana membayangkan watak Ratu Ursula. Ratu Ursula dibawa oleh Liana. Baik, seterusnya. Yang sebelah Ratu tu, Uma memainkan watak Jakuba. Kalau Nisa tengok muka dia macam kasar sikit kan. Jadi kita bagi dia watak yang kasar sikit. Kasar sikit watak Jakuba. Baik, siapa ni? Kenapa dia menutup kat bawah ni cikgu? Okey, ini adalah watak Julian. Baik. Adil memainkan watak Julian. Okey, Julian ni beza dia kalau dalam naskah ni, Julian ni dia bersaudara dengan Jakuba ni, adik-beradik. Tetapi berbeza perwatakan. Julian ni seorang anak yang baik, yang patuh, yang menjaga ibu dia, Ratu Ursula ni. Jadi itulah, kita tengok muka dia pun macam baik, kan, sesuai sikit. Jadi itu perbezaan watak-watak yang ada dalam naskah yang kita sedang lakukan latihan ini. Kalau Nisa tengok kedudukan dia orang kan, macam ni lah. Sebenarnya bila kita nak buat pementasan Nisa, untuk satu set tu kita perlu ambil kira juga kedudukan pelakon Nisa. Baik. Jadi macam ni contohlah contoh macam ni. Ada yang duduk, ada yang berdiri tinggi, ada yang berdiri biasa dan ada yang melutut. Bukan sengaja Nisa kita nak buat macam tu. Macam Nisa tengok risau, Nisa tengok dia melutut dari tadi kan. Tapi itulah karakter dia. Kita perlu ada level yang berbeza Nisa. Jadi bila penonton tengok daripada bawah, dia ada level yang berbeza. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang separa, ada yang tinggi betul. Macam tu. Baiklah, maknanya kita nak menampilkan juga perbezaan karakter tu. Dia punya karakter tu ada kalau biasanya macam ratu. Dia ratu jadi dia perlu yang lebih tinggi, yang lebih tinggi daripada orang lain. Lebih berkuasa. Lebih berkuasa. Oh, iyalah kan. Dia kan ratu. Bila penonton lihat, penonton pun nampak, wah, berkuasanya dia, berdiri paling tinggi. Oh, baik. Barulah saya faham. Jadi dia memang perlu ada dalam pementasan tu, set tu memang perlu diatur. Contoh macam Corona ni. Baik. Corona ni dia dalam cerita ni adalah seorang gadis yang menjadi rebutan. Jadi kita dudukkan dia. Kita dudukkan dia. Kalau macam Julian anak yang baik, patuh je duduk je dekat bawah tu. Yang Jakuba, dia memang dalam cerita ni dia memang nak rebut kuasa. Nak
ni kan mak dia nak supaya dia dapat kuasa tu. Macam tu. Jadi kita Baik. memang susun kedudukan tu mengikut karakter. Baik, itu pentingnya penyusunan karakter di atas pentas. Mengikut watak masing-masing, perjalanan cerita dan sebagainya. Baiklah, murid-murid boleh bangun. Saya risau tengok mereka. Silakan. Kita ke depan. Baik. Okey, baik. Jom. Cikgu, sebenarnya saya tertanya-tanya bila kita tengok persembahan teater kan, saya sukalah tengok kadang-kadang ada yang ada rumah, ada yang ada basikal, kapal dan sebagainya. Tapi mereka di sini menggunakan props yang kita panggil macam batuan macam tu. Kenapa mereka tak ada props yang banyak, cikgu? Okey Nisa, sebenarnya penggunaan prop ni tak semestinya besar. Ya, Tak baik. semestinya banyak. Terutama bila kita menguruskan teater kanak-kanak sekolah rendah. Baik. Sekiranya kita pergi pementasan ataupun pertandingan lah khususnya, segala pengurusan di atas stage tu dilaksanakan oleh murid sendiri. Baik. Jadi Nisa faham lah ya, anak-anak murid kita ni kecil-kecil. Ya. Kalau besar-besar dia tu nak angkat benda berat-berat nanti makan masa, sebab biasanya masa yang diperuntukkan tu tidak panjang untuk pengurusan props. Jadi dalam 5 minit tu kita bagi ikut kemampuan murid-murid lah Nisa. Jadi lebih minimum props lebih baik. Tetapi sebenarnya prop ni bukanlah nak dikatakan nak duduk kena bawa kerusi, nak tidur kena bawa katil, Baik, nak berdiri kena ni. Benda tu boleh dimaksimumkan penggunaan dia Nisa. Baik, Maksud maknanya, contoh kalau kita bawa batu ni, Ya. batu ni boleh jadi tempat duduk. Tempat duduk. Boleh juga jadi tempat nak menyorok. Ya, betul. Kat belakang. Jadi batu yang sama juga kita guna untuk dia berehat, untuk ratu berdiri. Jadi kita akan memaksimumkan penggunaan. prop tu. Prop yang sama tetapi untuk babak ni dia jadi batu. Untuk babak seterusnya mungkin dia jadi katil. Untuk babak seterusnya mungkin dia jadi tempat persembunyian. Macam itulah lebih kurangnya. Jadi kita tak perlu bawa banyak-banyak barang, berangkut sana sini, nak bawa naik pentas, belakang pentas. Jadi menyukarkan untuk anak-anak murid kita ni angkat barang-barang tu nanti. Betul tu. Yang penting kita ada props yang mempunyai pelbagai fungsi, Ya, betul. pelbagai kegunaan untuk babak-babak yang berbeza-beza. Itu pun Baiklah cikgu. Kena fikir banyak tu Nisa. Cikgu-cikgu lah biasanya kita berbincang kan. Untuk menjayakan props yang ada di atas petani. Baiklah cikgu. Kadang-kadang kan kita tengok kan bila sesuatu watak tu dilakonkan, dia mesti ada ekspresi. Muka dia macam macam tu ke, atau suka, atau takut. Macam mana murid-murid ni dilatih untuk ada ekspresi yang berbeza-beza, cikgu? Biasanya kalau latihan yang ada expression tu, yang ada ekspresi muka tu, kita akan buat one to one Nisa. One to one, mulanya kita akan buat one to one. Biasanya selepas script reading tadi, dia dah ada emosi tu. Kita dah bagi input emosi pada murid. Okey, biasanya Nisa, kalau murid sekolah rendah ni, part yang paling susah adalah part sedih. Kenapa cikgu? Kanak-kanak riang kan. Jadi dia belum lagi katanya macam dia perasaan tu belum develop lagi dalam diri dia orang. Jadi tugas kami lah cikgu-cikgu ni untuk memberi idea macam mana dia nak sedih, macam mana nak simpan rasa sedih tu sampai meleleh air mata tu, memang payahlah. Saya sendiri pun susah cikgu nak menghayati watak sampai menangis tu. Jadinya biasanya kalau macam sekolah rendah kan, kita memang sepatutnya kita dah dari awal lagi kita dah pilih watak tu supaya watak tu betul-betul murid kita boleh bawa. Baik. Kalau tak boleh bawa tu lebih baik jangan. Cikgu cakap pasal ekspresi kan, apa kata kita uji murid-murid kita satu persatu. Boleh cikgu? Boleh. Okey, kita minta seorang demi seorang melangkah satu langkah je ke hadapan. Cikgu akan minta contoh, awak kena buat ekspresi marah. Boleh murid-murid? Boleh. Murid-murid teater pasti boleh. Okey, cikgu. Kita mula dengan Ratu dululah. Ratu Ursula. Okey, Ratu. Satu langkah ke hadapan. Baik. Okey. Okey, Ratu ni watak dia dia mesti ada satu muka yang nak kata angkuh tu pun tak. Dia macam muka yang berkuasa. Okey. Bila dia nak marah tu, dia tak perlu banyak bergerak pun. Dia macam chin up, terus lontarkan apa yang dia nak tu. Okey, cuba Nana. Masa line yang marah tu, yang biadab tu. Boleh. Okay. Macam mana muka Nana? Nana kena berdiri, tegak, pandang audience. Okey. Dan lontarkan. Macam mana Nana ni? Muka dia tak boleh senyum-senyum tau. Kalau marah macam tu. Okey, cuba. Yana boleh cuba dengan perkataan biadab tu sekali, okey? 1, 2, 3.
Biadab. Macam tu lah Nisa. Marah. Marah. Sampai ke hati saya cikgu. Okey, terima kasih Liana. Okey. Lepas tu kita akan minta Jakuba. Watak Jakuba, satu Jakuba langkah ni ke depan. Dia, Baik. watak dia macam nak kata jahat tu boleh lah. Macam tu jugalah. Adalah. Okey. Macam mana reaksi bila Julian menghalang nak tangkap corona masa tu. Okey, dia kena baik. macam nak tunjuk dia berkuasa. Macam tu. Okey, cuba. Baik, Cik, watak Jakuba, awak pandang dalam kamera tu, bagi murid-murid di rumah pun rasa watak awak tu. Okey, silakan. Ke tepi Julian, jangan menghalang aku. Ke tepi betul saya ni cikgu. Okey, terima kasih. Cikgu, saya betul-betul rasa nak ke tepi dah tadi cikgu. Takut dah. Itu Okey. baru latihan masih dalam pelatihan tu. Dia kalau dah betul-betul tu nanti lagi keluar. Okey, seterusnya cikgu, watak seterusnya. Seterusnya corona ni dia lembut je. Baik. Okey. Macam mana corona ke depan? Silakan. Macam mana corona memujuk Julian. Julian marah, Julian tak puas hati. Jadi macam mana corona cool down, Tenangkan Julian. tenangkan tu yang masa Julian melawan ibu dia tu. Okey, tarik nafas. Cheers. Kamera di sini adik bagi penonton di rumah pun lihat watak corona. Okey, silakan. 1 2 3. Julian, hormati upacara ini dan segala perintah dari Ratu. Hormati upacara ini. Lembut macam tu ya cikgu ya. Dia kena Okey. karakter dia lembut lah. Dia kalau lain orang ikut karakter masing-masing. Macam kalau ada 2-3 orang yang melakonkan watak corona tu Baik. Nisa, ikut personality orang tu. Macam tu. Menarik, silakan. Terima Okey. kasih. Seterusnya Julian. Satu langkah ke Okay, depan. Julian, Baik. dia seorang yang menghormati ibu dia, sayang ibu dia, tetapi rasa bersalah. Rasa bersalah. Macam mana ni nak pilih ni ke, nak pilih ibu ke? Macam tu. Dia sayang ke corona, tapi ibu dia suruh corona kahwin dengan Jakuba. Macam mana macam tu. ni? Julian nak cakap macam mana? Bukan maksudku tu. Bukan maksudku. Okey. Okey. Saya nafas. Kamera awak di sana ya. Kita nak bagi murid-murid di rumah tengok. Okey. 1 2 3. Silakan. Bukan maksudku untuk melawan segala perintah dari ibu. Ibu adalah segala-galanya pada aku. Tapi fikirkan semula akan keputusan ibu itu. Nampak dia macam sedih cikgu. Sedih. Silakan. Bersalah. Terima kasih. Nisa, dalam cerita ni Julian memang sangat dia antara dua, nak pilih corona ke, nak pilih mak dia ke. Jadi ibu ni pemerintah, nak kena akur ibu. Tapi Betul. corona ni seorang yang dia sayang. Yang dia sayang. Macam itulah. Tapi corona disuruh kahwin dengan Jakuba. Saya pun pening cikgu. Baiklah, jom kita teruskan baca skrip. Kita latihan lagi. Kita nak rehat seketika. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Okey, sini tadi ya? Cuba tengok tadi. Tadi ya. Betul-betul. Masih menonton kesenian di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Halida. Kita nak sama-sama eksplorasi seni untuk seni teater. Cikgu, terangnya dekat sini, berlampu sana, berlampu sini. Kenapa ni cikgu? Silau. Okey Nisa, selain daripada kita ada script reading, pembacaan selain skrip. daripada kita menguruskan prop, Betul, latihan pemanasan. latihan pemanasan. Jadi kita dah nak pergi ke pentas dah ni. Betul, nak ke pentas. Dah berlatih, dah semua kan? Okey. Kita perlukan teknik pencahayaan juga. Pencahayaan. Barulah jelas saya nampak Nisa kat rumah, betul? Contohnya babak tu malam. Ya. Tak bolehlah kita nak bagi terang. Terang, kan? Kita kenalah malapkan sikit. Malap sikit. Jadi kalau waktu siang terangkan sikit. Waktu sedih kita dimkan sikit lampu. Waktu dia bergembira mungkin kita boleh Cerahkan. campur lampu. Okay, kalau contohnya kalau macam tengah gembira, mood gembira, kita letaklah lampu berwarna biru, warna hijau, berwarna-warni. Kalau macam kalau kita buat monolog kan? Ya, baik. Monolog tu kan satu je pelakon dia. Ya. Jadi macam baru-baru ni masa kami mementaskan monolog, pelakon tu seorang-seorang Baik. dekat tengah-tengah tu. Jadi dialah waktu sedih pun dia.
waktu Gembira pun dia. takut pun dia, gembira pun dia. Jadi kita main lampu dekat situ Nisa. Baik, maknanya lampu merah waktu sedih. Sedih. Kalau ketika hujan kita letaklah lampu biru dekat bawah kalau macam ada air ke. Macam tu Nisa. Barulah saya faham maknanya penataan lampu juga cahaya memainkan peranan penting untuk menunjukkan situasi ataupun emosi pelakon tu cikgu. Membantu sebenarnya Nisa. Bila dia dim tu, membantulah pelakon tu bagi energi dekat Untuk dia. dapatkan Untuk dapat mood. sedih. Lampu masih terang cikgu, saya tak boleh nak sedih. Okey, baiklah cikgu. Okay, selain daripada tu Nisa, bukan kata lampu saja, kita kena ada audio. Audio, bunyi-bunyi cikgu. Contoh? Contohnya macam waktu siang. Ya. Ada bunyi burung. Kita tak bunyi boleh lah nak kenderaan bawa lalu. Kita tak boleh nak bawa burung masuk kan? Ya. Kita tak boleh nak bawa kereta masuk. Jadi kita perlukan audio ni. Baik. Bila malam, kalau suasana kampung, ada bunyi cengkerik, ada bunyi sungai, macam tu. Sebenarnya benda ni mainkan mood. Itu bunyi-bunyi persekitaran. Ya. Ada juga bunyi-bunyi lagu. Contohnya macam lagu sedih. Sebenarnya lagu sedih ni, kita gunakan lagu sedih ni untuk bantu murid sekolah rendah. Ya, contohlah cikgu, saya mainkan lagu piano yang cukup perlahan dan sedih. Nanti pelakon pun Sebab masa berlakon tu dia fokus. Jadi bila dia dengar lagu tu, terus kadang-kadang benda tu meresaplah kat badan. menghayati. Okey cikgu, satu perkara yang Nisa suka sangat tengok kalau Nisa pergi ke mana-mana pementasan teater ialah busana ataupun kostum mereka. Ada yang besar, ada yang berwarna-warni, ada yang macam bersayap pun ada cikgu. Betul. Itu memang itulah yang memeriahkan sebenarnya dan memberi suntikan yang tepatlah untuk setiap watak yang ada untuk pementasan tu. Sebenarnya pengurusan busana ni kita kena rancang sebenarnya. Okey, kita kena rancang watak ni kena macam ni. Kalau cerita macam cerita yang kita bawa ni kan, cerita corona ni kan. Cerita tentang macam zaman-zaman bukanlah zaman macam puak-puak yang berada, bukan yang ada di normal ni kan. Yang berada di hutan. Jadi pakaian dia kita kena pilih warna yang sesuai, warna tanah, warna yang asas lah. Baik, ini bermakna pakaian itu juga akan menunjukkan mereka ini berasal dari mana dan latar zaman tersebut. Okey cikgu, saya tak sabar nak tengok busana murid-murid pementasan corona kita. Dipersilakan kumpulan citra seni. Ini dia. Watak Corona, Ratu Ursula, Jakuba dan Julian. Ke depan sikit. Okey. Masing-masing dah pun menggayakan busana masing-masing. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit dengan busana ataupun tata rias, makeup. Macam mana cikgu? Okey. Sebenarnya Nisa, percaya atau tidak, baju ni kami jahit sendiri Nisa. Bukanlah saya seorang, tapi kami ada kumpulan-kumpulan guru yang membantulah. Jadi bila kita dapat skrip tu kan, kita dah study watak-watak tu, jadi kita akan tanya, biasanya kita akan tanya terus dengan mereka yang berpengetahuan lah. Sebab kadang-kadang teater ni dia ada pantang larang dia. Kadang-kadang macam tak sesuai, macam terlalu over macam tu kan. Jadi kita biasanya macam kalau macam saya lah, saya biasanya akan cari maklumat, tanya orang yang berpengalaman kan, macam mana sesuai tak baju ni macam ni, apa yang perlu, apa yang tidak. Dia macam ni kami memang selepas bila kita dah study, mulalah operasi mencari kain, design, macam itulah. Walaupun di sekolah rendah Nisa. Jadi kami bergotong royong menjahit. Dah design, lepas tu nanti jahit. Adalah tukang gunting, ada tukang jahit. Macam inilah, macam corona. Biasanya kita akan kita design baju ni sesuai lah untuk gadis. Kan baju dia macam ada design sikit, aksesori sikit. Okey, untuk Ratu dia macam banyak sikitlah aksesori dia. Ada tongkat dia. Sebab dia berkuasa cikgu. Tongkat dia tu menunjukkan kuasa tahta dia tu kan. Dan kita ada watak Jakuba dan juga Julian. Baiklah cikgu, nampaknya mereka telah lengkap berbusana dan saya yakin mereka sudah pun hafal watak dan juga skrip masing-masing. Kita nak tengok, boleh tak cikgu pementasan mereka? Pendek pun tak apa cikgu. Bolehlah sikit kita belanja kan. Boleh, buat rasa-rasa. Baiklah, nampaknya kita telah pun tiba di penghujung episod kesenian kali ini. Cikgu Halida, sebelum kita mengundur diri, sedikit rumusan untuk murid-murid di rumah. Okey,
Seni teater ni sebenarnya adalah satu perkara yang sangat menggembirakan sebenarnya, Ya. Nisa. Walaupun nampak proses itu banyak, kena penat. jaga lampu, kena hafal skrip, kena study emosi lah, kena menangis, kena marah. Baik. Tapi sebagai jurulatih, sebagai cikgu yang melatih murid, saya rasa pendapat saya seni teater ni sangat bagus untuk perkembangan kanak-kanak Ya. sebenarnya. Ianya melatih murid untuk menjadi disiplin, untuk mengurus masa, Betul. untuk memperkembangkan lagi bakat yang ada. Sebab Ya. kadang-kadang kalau kita tak cuba, kita tak tahu bakat kita di mana. Nisa. Betul tu. Dan juga kita nak berterima kasih kepada ibu bapa murid-murid Ya, ni sangat-sangat membantu Nisa. yang menyokong. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Halida dari SK Pandan Indah Kuala Lumpur. Kita akan tinggalkan anda dengan persembahan babak 2 seni teater yang bertajuk Koronoi. Saya Nisa K, semoga kita bertemu lagi. Bye. Benar ibu, aku takkan berkecil hati jika aku tidak dapat jadi ketua puak kita. Cuma aku mahu Corona untuk dijadikan sebagai isteriku. Baiklah, aku akan satukan kau berdua nanti. Mulakan keramaian. Au, au, au. Sudah tiba masanya. Aku umumkan siapakah yang bakal menggantikan tempat aku sebagai pemimpin Koronoi. Pemimpin yang telah aku pilih sebagai pewaris Koronoi ini adalah Julian. Jakuba pula akan menjadi orang kanan kepada Julian. Dan aku telah memilih pasangan hidup untuk kedua-dua anakku ini. Corona akan dijadikan isteri kepada Jakuba. Sementara Gabret pula akan dijadikan isteri kepada Julian. Maafkan aku, Ratu. Aku membantah keputusan itu. Aku dan Julian sudah lama kawan. Mengapa aku harus menjadi isteri kepada Jakuba? Aku telah berjanji pada Jakuba bahawa kau akan menjadi isterinya. Tarik semula kata-kata kau, atau lidah kau akan aku potong. Hormati aku sebagai ratu. Hormat itu bukannya boleh dipaksa. Malah rasa hormat itu akan dengan sendirinya. Pemimpin yang adil akan aku sembah. Pemimpin yang zalim akan aku sanggah. Itu keputusanku. Biadab! Dari siapa yang pernah dan berani melawan aku sebelum ini? Ini kaca Louis yang kau mahukan, Jakuba. Tangkap Corona! Jangan sesiapa pun yang berani untuk menyentuh Corona. Ke tepi Julian, jangan menghalang aku. Jika ada sesiapa yang berani menangkap Corona, aku tak akan teragak untuk patahkan tengkuknya. Julian, hormati upacara ini dan segala perhati dari Ratu. Kau adalah pemimpin kami semua di Corona ini. Ingat tu. Bukan maksudku untuk melawan segala perintah dari ibu. Ibu adalah segala-galanya pada aku. Tapi fikirkan semula akan keputusan ibu itu. Segala keputusanku adalah mutawat. Aku tidak akan menarik semula segala keputusanku. Sekarang kau pilih. Adakah kau mau menjadi pemimpin Koronoi atau kau mau bersama dia? Sungguhnya menjadi pemimpin di Corona ini adalah impianku. Namun kasihku pada Corona melebihi segalanya. Maafkan hatiku. Sungguh tak aku sangka kau memilih dia dari ibumu sendiri. Maka dengan itu, tempat pilih aku serah kepada Jakuba. Dengar semua yang ada di sini. Julian bukan lagi anakku dan dia bukan lagi ahli Koronoi. Bersurai semuanya. Didik TV KPM